Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 1 iaitu pengenalan makroekonomi. Okay, untuk bab 1 ini kita akan bahagikan kepada 3 iaitu tajuk 1.1 definisi makroekonomi, 1.2 pemboleh ubah makroekonomi dan 1.3 matlamat dan dasar makroekonomi. Untuk video sebelum ini kita telah belajar berkenaan dengan tajuk 1.1 dan 1.2 dan untuk kali ini kita akan masuk kepada tajuk 1.3 iaitu matlamat dan dasar makroekonomi. Okey. Untuk yang pertama kita tengok pada matlamat makroekonomi. Matlamat makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan sesebuah negara adalah selaras dengan matlamatnya untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi matlamat itu terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, mencapai tingkat guna tenaga penuh, mencapai kestabilan tingkat harga umum, memperbaiki imbangan pembayaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey, kita tengok matlamat yang pertama iaitu mencapai tingkat guna tenaga penuh. So, apa maksud guna tenaga penuh? Guna tenaga penuh ni maksudnya semua faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Namun begitu, kadar pengangguran yang kurang daripada 4% telah dianggap sebagai guna tenaga penuh. Dan pengangguran yang 4% ini kalau wujud ia hanyalah dianggap sebagai pengangguran geseran sahaja. Pengangguran geseran ni maksud dia seorang itu dah ada kerja tapi dia berhenti kerja dan sementara nak dapatkan pekerjaan yang lain dia menganggur sekejap. Jadi kat situ dia panggil sebagai pengangguran geseran, iaitu pengangguran yang dianggap sebagai bersifat sementara sahaja. Dan ini adalah data tenaga buruh di Malaysia pada Februari 2020 dan kadar pengangguran di Malaysia adalah 3.3%. Jadi kalau kita tengok data ini menunjukkan bahawa Malaysia pada Februari 2020 telah dianggap sebagai mencapai tingkat guna tenaga penuh. Dan pengangguran yang wujud di Malaysia pada masa itu hanyalah pengangguran geseran sahaja yang 3.3% itu. Okey, kita tengok apa kepentingan guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh maksud dia sumber ekonomi digunakan sepenuhnya. Jadi bila ekonomi digunakan sepenuhnya, maksudnya ia telah digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran dan pembaziran sumber-sumber ekonomi. Jadi bila sumber digunakan dengan cekap, maka keluaran negara akan mencapai tahap maksimum di mana KNK sebenar sama dengan KNK potensi. KNK potensi ni kita tahu sebelum ni maksudnya KNK yang sepatutnya dicapai oleh sesebuah negara apabila ia menggunakan semua faktor yang dia ada. Maksud dia digunakan secara guna tenaga penuh. Jadi bila KNK sebenar sama dengan KNK potensi, keluaran negara dan kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum. Dan seterusnya, apabila guna tenaga penuh juga, pendapatan yang diterima masyarakat meningkat dan seterusnya menaikkan pendapatan negara. Dan kegiatan ekonomi akan meningkat dan menjana pertumbuhan ekonomi yang pesat. Matlamat makroekonomi yang kedua adalah mencapai kestabilan tingkat harga umum. Apa maksud kestabilan tingkat harga umum? Maksud dia tingkat harga umum barang tidak mengalami sebarang perubahan atau mengalami perubahan pada kadar yang rendah.
iaitu kurang daripada 4%. Peningkatan dalam harga kurang daripada 4% dianggap sebagai telah mencapai kestabilan tingkat harga umum. Okey, apa pentingnya mencapai kestabilan tingkat harga umum? Okey, jadi yang pertama dia adalah mengelakkan ekonomi daripada menghadapi masalah inflasi, iaitu kenaikan dalam harga barang secara berterusan, dan deflasi, iaitu akumulasitan ataupun penurunan dalam harga barang secara berterusan. Okey, kenapa kita nak elakkan berlakunya inflasi dan deflasi? Sebab jika tidak adanya masalah inflasi dan deflasi, ia akan menjamin kuasa beli pengguna berada dalam keadaan yang stabil, tidak berlakunya turun naik harga. Tingkat kebajikan masyarakat meningkat kerana kuasa beli wang dan tingkat pendapatan benar meningkat. Kuasa beli wang, maksudnya keupayaan wang tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan. Semakin banyak barang yang dapat beli dengan sejumlah wang yang sama, maksudnya kuasa beli wang akan semakin meningkat. Begitu juga dengan pendapatan benar. Semakin banyak barang dan perkhidmatan yang dapat dibeli dengan menggunakan pendapatan yang sama jumlahnya, maka semakin besarlah pendapatan benar masyarakat. Okey, jadi jika berlakunya inflasi, iaitu harga umum meningkat secara berterusan, ini akan mengurangkan kuasa beli wang dan tingkat pendapatan benar masyarakat. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi gambar ni, wang RM50 tahun 2010 hinggalah tahun 2020, kita tengok perbezaan jumlah barang yang dapat dibeli dengan menggunakan jumlah wang yang sama semakin berkurang. Maksudnya kuasa beli wang itu semakin menurun disebabkan oleh peningkatan dalam harga ataupun inflasi. Okey. Inflasi juga akan menyebabkan ekspor negara akan merosot. Kerana bila berlakunya inflasi dalam negara, harga barang yang kita ekspor ke luar negara akan menjadi mahal berbanding dengan barang di negara luar. Ini akan menyebabkan ekspor kita tidak dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Okey, sebaliknya jika berlakunya deflasi ataupun harga umum menurun secara berterusan, maka akan berlakunya kemelesitan ekonomi. Jadi deflasi tidak akan menggalakkan pelaburan. Okey, sebab keuntungan pengeluar semakin merosot. Bila pelaburan berkurang, keluaran negara akan berkurang dan seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Kenapa jejaskan pertumbuhan ekonomi? Sebab pertumbuhan ekonomi ini kita tengok dari segi peningkatan dalam jumlah keluaran tahun semasa berbanding dengan tahun sebelum. Peningkatan dalam jumlah keluaran tahun semasa berbanding dengan tahun sebelum. Okey, itu adalah kenapa pentingnya kita capai kestabilan tingkat harga umum. Okey, seterusnya yang ketiga adalah memperbaiki imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ini adalah aliran ekspor dan import antara sebuah negara dengan negara yang lain. Maksudnya ini adalah melibatkan sektor luar negara. Apa maksud memperbaiki imbangan pembayaran? Dia kata bermatlamat memperbaiki imbangan pembayaran supaya imbangan pembayaran mempunyai lebihan ataupun sekurang-kurangnya seimbang. Okey, apa dia maksud imbangan pembayaran lebihan? Aliran masuk wang ke dalam negara lebih besar daripada aliran keluar wang ke luar negara. Maksudnya kita ekspor lebih besar daripada kita import.
Bila kita ekspor, maksudnya kita akan terima wang daripada luar negara masuk ke dalam negara kita. Kalau kita import, maksudnya kita kena bayar ke luar negara. Aliran keluar wang ke luar negara. Jadi bila berlakunya lebihan dalam imbangan pembayaran menyebabkan rizab pertukaran mata wang asing di bank pusat akan meningkat. Sebaliknya, jika defisit, aliran wang ke luar negara lebih besar daripada aliran wang masuk ke dalam negara. Maksudnya ekspor kita adalah kurang daripada import. Kita lebih banyak bayar ke luar negara daripada negara luar bayar kepada kita. Ekspor kurang daripada import. Jadi, ini akan menyebabkan rizab pertukaran mata wang asing di bank pusat akan berkurang. So apa pentingnya matlamat memperbaiki imbangan pembayaran? Jadi yang pertamanya adalah untuk mengekalkan ataupun meningkatkan rizab antarabangsa. Sebab kita tahu tadi bila berlakunya defisit, ia akan mengurangkan rizab mata wang asing di dalam negara kita. Jadi bila rizab mata wang asing berkurangan, ini akan menjejaskan kestabilan nilai mata wang negara. Sebab kita tahu defisit ni sebab ekspor kurang daripada import. Maksudnya kita lebih banyak import daripada kita ekspor. Bila kita import banyak, permintaan untuk mata wang asing itu akan meningkat. Sebaliknya, ekspor kita sikit. Bila ekspor kita sikit, maksudnya permintaan mata wang kita ataupun ringgit Malaysia akan berkurangan. Seterusnya akan menyebabkan nilai mata wang kita akan semakin jatuh. Dan yang kedua adalah meningkatkan peluang pekerjaan melalui aliran masuk modal. Aliran masuk modal maksudnya berlakunya pelaburan asing ke dalam negara kita. Contohnya negara luar membina kilang di negara kita. Jadi ini akan menyebabkan pertumbuhan dalam ekonomi. Sebab keluaran negara akan meningkat bila berlakunya kemasukan dalam pelaburan asing itu tadi. Jadi jika berlakunya defisit akan menyebabkan kekurangan modal dan tidak menjana pertumbuhan ekonomi sebab keluaran akan semakin berkurang. Seterusnya, import yang berlebihan mengurangkan kegiatan ekonomi dalam negara kerana barang import telah menggantikan keluaran tempatan. Rakyat tempatan lebih suka import daripada luar negara, jadi permintaan barang tempatan akan berkurang. Jadi bila permintaan berkurang, keluaran tempatan juga akan berkurang. Dan seterusnya, defisit imbangan pembayaran menyebabkan kadar syarat perdagangan semakin buruk dan merugikan perdagangan antarabangsa. Kadar syarat perdagangan ini maksud dia ukuran berapa banyak jumlah barang import yang kita dapat bagi satu unit barang yang diekspor. Jika kadar syarat perdagangan semakin buruk, maksud dia dengan satu unit ekspor yang sama, semakin sikit barang import yang kita dapat. Dan itu akan merugikan perdagangan antarabangsa. Dan untuk kadar syarat perdagangan ini secara detailnya kita akan belajar dalam bab 7 nanti. Matlamat makroekonomi yang seterusnya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Maksud pertumbuhan ekonomi yang berterusan ialah keluaran negara benar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Keluaran negara benar. Sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ni, keluaran negara benar ialah nilai keluaran negara yang dikira mengikut harga pada tahun asas.
Okey, jadi nilai keluaran benar itu adalah nilai keluaran negara yang telah ditolak kesan inflasi di dalamnya. Okey, jadi bila nilai keluaran negara benar itu meningkat, itu menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan dalam keluaran negara. Okey, bukannya disebabkan oleh peningkatan di dalam harga. Okey, jadi peningkatan di dalam keluaran negara akan menyebabkan berlakunya pertumbuhan ekonomi. So, apa pentingnya pencapaian matlamat pertumbuhan ekonomi yang berterusan? Okey, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berterusan akan meningkatkan guna tenaga. Secara tidak langsung meningkatkan pendapatan isi rumah dan pendapatan negara. Kesannya taraf hidup masyarakat akan meningkat. Okey, apabila guna tenaga meningkat, so pendapatan isi rumah akan meningkat. Okey. Dan apabila guna tenaga meningkat, keluaran negara akan meningkat. Sebab bila ramai guna tenaga, banyaklah keluaran yang dapat dihasilkan. Bila keluaran negara meningkat, maksudnya pendapatan negara juga akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. So, kesannya taraf hidup masyarakat akan meningkat. Okey, yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong perkembangan dalam aktiviti ekonomi. Jadi dia akan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengurangkan pengangguran. Okey. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maksudnya keluaran negara adalah tinggi. Jadi menunjukkan ekonomi berkembang. Bila ekonomi berkembang, banyaklah peluang pekerjaan dicipta. Jadi mengurangkan pengangguran. Okey, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi menggalakkan pelaburan dalam ekonomi kerana peningkatan dalam pendapatan akan meningkatkan kuasa beli masyarakat. Okey, guna tenaga meningkat, pendapatan masyarakat akan meningkat, so kuasa beli masyarakat akan meningkat. Jadi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan meningkat. Jadi ramailah usahawan akan membuat pelaburan untuk menambahkan keluaran sebab kuasa beli masyarakat sudah meningkat. Okey, itu adalah matlamat yang terakhir, iaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan.